أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat Allah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini ingin saya kongsikan sebar sedikit mengenai pada bulan Ramadan yang mulia ini. Ingin saya akan berkongsi mengenai amalan dan fadilat Ramadan itu sendiri. Seperti yang kita tahu, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan Ramadan adalah bulan yang untuk umat Nabi Muhammad SAW. Bulan inilah kita membaca Al-Quran. Bulan inilah kita memuliakan Al-Quran. Pada bulan ini terbukanya pintu langit dan syurga. Dalam erti kata yang lain, bulan yang dimiliki Allah SWT dengan doa-doa hambanya. Bulan yang digalakkan hambanya memperbanyak istighfar. Bulan yang mudah diterima keampunan dan taubat hambanya. Bulan untuk memperbanyakkan amal ibadat dan berbakti kepadanya. Bulan yang mudah untuk mencapai keredaannya. Beruntunglah barang siapa ataupun manusia ataupun siapa saja yang mengetahui dan beramal dengannya, dan rugilah mereka yang tidak mengetahui dan tidak beramal dengannya. Justru kita pada bulan Ramadan ini, maka kita sama-sama merebut fastabiqul khairat, berlomba mencari kejayaan, menuju kejayaan untuk kita rebut peluang bagi mendapatkan amalan-amalan yang harus yang dilakukan di dalam pada bulan Ramadan ini, insya-Allah. Moga kita bermohon Allah kepada Allah SWT supaya kita dikuatkan iman dan fizikal kita untuk beramal demi mencapai keredaannya. Okey. Antara amalan-amalan yang disunatkan dan difadilatkan kepadanya, amalan yang disunatkan dan fadilatnya adalah yang pertama sekali, mendirikan solat sunat tarawih dan solat-solat sunat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya, sesiapa yang mendirikan solat malam dengan dorongan keimanan dan harapan mencapai keredaan Allah, diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Muttafaqun alaih. Solat sunat tarawih pada solat sunat malam yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Solat ini hukumnya adalah sunat muakkad ya. Boleh dikerjakan secara sendiri ataupun secara berjemaah. Solat tarawih itu yang dikerjakan selepas solat isyak hingga waktu terbit fajar. Seperti yang kita tahu, Rasulullah SAW dia mengerjakan sebanyak 8 rakaat. Dan Sayyidina Umar bin Al-Khattab mengerjakan sehingga 20 rakaat. Amalan Sayyidina Umar bin Al-Khattab ini disepeti oleh ijma'. Dan kepada sahabat-sahabat ataupun hadirin-hadirat yang ingin buat 8 pun tak ada masalah. Nak buat 20 pun tak masalah. Kalau rajin buat banyak-banyak pun boleh. 20 rakaat. Bergantung kepada ni lah, kepada orang kata apa, kesihatan ataupun kekuatan diri sendirilah, iman kita ni. Okey. Umat Islam juga digalakkan mengerjakan solat sunat yang lain seperti solat sunat wudu, isyraq, sunat duha, istikharah, tahajud, taubat, tasbih dan hajat. Walaupun amalan tersebut adalah sunat, tetapi jika dikerjakan di dalam bulan Ramadan, pahalanya dianggap seperti mengerjakan yang wajib. Banyak pahala dia. Sedangkan amalan yang wajib pula dilipat gandakan sehingga 70 kali ganda. Betapa banyaknya amalan yang Allah Ta'ala bagi pada bulan Ramadan ni. Ramadan adalah bulan yang istimewa bagi umat manusia kita sebagai kita, umat Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mafhumnya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar kemuliaan. Tahukah kamu apakah itu malam Al-Qadar? Malam Al-Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turunlah malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam Al-Qadar itu penuh dengan kesejahteraan sehinggalah waktu terbit fajar. Dan yakni maksud dari surah Al-Qadar ayat 1 hingga 5. Dan sabda Rasulullah lagi dalam mafhumnya, barang siapa yang beribadat pada malam Lailatul Qadar dengan dorongan keimanan dan pengharapan mencapai keredaan Allah SWT, nescaya diampunkan dosanya yang telah lalu.
Hadis daripada muttafaqun alaih. Rasulullah SAW menyarankan kita umatnya supaya beribadat dan menghidupkan malam 10 terakhir Ramadan. Lantaran pahala yang diperoleh itu adalah lebih baik daripada beribadat daripada 83 tahun 4 bulan yang menyai dengan 1000 bulan. Di antara amalan yang digalakkan di malam-malam bulan-bulan Ramadan tersebut adalah beriktikaf di masjid. Memandangkan kita pada saat sekarang tidak boleh beriktikaf di masjid, maka kita solat di rumah saja kerana ada wabak, disebabkan oleh wabak corona itu sendiri. Sayyidatina Aisyah pernah meriwayatkan bahawa apabila memasuki 10 malam terakhir Ramadan, Nabi akan menghidupkan malam-malamnya dan mengunjukkan ahli keluarganya supaya berjaga malam, dan baginda akan menjauhi isterinya. Bagi kaum wanita, afdal untuknya beriktikaf di rumahnya, di tempat di mana ia sering mengerjakan solat. Pada malam-malam tersebut juga kita digalakkan memperbanyak bacaan Al-Quran, solat-solat sunat, berzikir, beristighfar, berselawat dan berdoa kepada Allah SWT. Dan inilah hikmat Allah Ta'ala ni tidak nyatakan dengan tempat yang berlakunya Lailatul Qadar. Yang kita tahu kan Lailatul Qadar itu berlaku dalam 10 malam terakhir, dan kita tidak dapat mengagakkannya bila berlaku. Jadi ulama mengatakan bahawa kita ni sebagai umat Islam kena membuat persediaan sebaik-baiknya di baki 10 terakhir Ramadan, di akhir Ramadan itu. Ini kerana pada akhir Ramadan itulah Allah memberikan ganjaran pembebasan daripada api neraka jika di hari-hari terakhir Ramadan. Dan yang ketiga, membaca Al-Quran dan bertadarus. Sabda Rasulullah SAW mafhumnya, sebaik-baik ibadat yang dilakukan oleh seorang hamba ialah membaca Al-Quran. Okey. Dan yang ketiga, seperti yang kita tahu, beristighfar, berzikir, beristighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullah, berzikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wal akbar, bertasbih dan berselawat. Lafaz-lafaz istighfar yang boleh saya beri contoh adalah astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan satu lagi untuk istighfar, rabbil filli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan yang kedua, pohon istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu contoh-contoh daripada beristighfar kita untuk memudahkan kita tahu cara untuk beristighfar. Dan untuk lapar-lapar zikir, kita boleh juga menggunakan daripada la ilaha illallah astagfirullah, bukan astagfirullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ataupun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ataupun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu untuk lafaz-lafaz zikir. Dan lafaz tasbih pula, contohnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, saya ulang sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dan untuk yang seterusnya, lafaz salawat, saya rasa semua salawat ni orang tahu lah kan. Lafaz salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Itulah contoh daripada lafaz salawat yang boleh kita amalkan di pada bulan Ramadan. Ramadan ini yang mulia ini, di mana bulan yang diturunkan Al-Quran kepada manusia itu sendiri. Dan yang kelima, membanyakkan bersedekah dan menjamu orang berbuka puasa. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW adalah manusia yang paling pemurah, lebih pemurah jika dibandingkan dengan tiupan angin kencang, dan bahawasanya baginda akan lebih pemurah dalam bulan Ramadan. Riwayat Al-Bukhari. Di dalam hadis ini diceritakan bahawa di dalam syurga nanti terdapat bilik-bilik, ataupun dilihat dari luar agak nampak di dalamnya,
dilihat dari dalam, nampak luarnya. Berkata sahabat, untuk siapakah itu ya Rasulullah? Jawab baginda, orang yang berpuasa Ramadan dengan baik, orang yang selalu membaca Al-Quran, orang yang selalu menjamu orang lain, dan orang yang selalu bertahajud di tengah malam, sedangkan orang lain nyenyak tidur. Sabda Rasulullah SAW bermaksud, sebaik-baik sedekah ialah sedekah di bulan Ramadan. Dan kita sebagai umat Islam pada akhir zaman ini, rajin-rajinlah bersedekah. InsyaAllah tidak akan kurang rezeki kita. Okey, dalam hadis lain baginda bersabda, mafhumnya, siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya seumpama balasan pahala orang berpuasa dengan tidak kurangnya sedikit pun. Justru itu, rebutlah peluang membanyakkan sedekah di dalam Ramadan ini, lebih-lebih lagi pada 10 malam terakhir Ramadan itu sendiri. Banyakkan amalan kita barang tidak rugi, kerana Allah Ta'ala pada bulan ini saja Allah Ta'ala bagi ganjaran yang lebih, bukan lebih, memang lebih sangat-sangat. Maksudnya kita bukanlah rugi. Orang yang cerdik dia takkan rugi. Macam tu. Beribadat yang keenam, beribadat yang terakhir. Beribadat, bertakbir, bertasbih dan berzikir pada malam Aidil Fitri dan solat sunat Aidil Fitri. Ini sampai ke hari raya lah. Okey, yang tu maksudnya bila kita dah sampai hari dalam Islam, dalam mempentingkan kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala, kita kena bertasbih lah, beribadat, bertakbir, bertasbih, berzikir sebelum masuk raya tu kan, maksudnya malam Aidil Fitri tu. Allah SWT menjalani ibadah puasa itu sendiri. Banyakkanlah istighfar, bertakbir, bertasbih, berzikir pada malam Aidil Fitri ataupun dan solat sunat Aidil Fitri. Itu amal yang terakhir, amal yang boleh mendekat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Rasulullah SAW mafhumnya di sini, perbanyakkanlah ibadat kamu pada malam raya, banyakkanlah bertasbih dan berzikir. Dalam hadis lain Rasulullah SAW sabda, mafhumnya, hiasilah hari raya kamu dengan takbir, tasbih dan tahmid. Jadi kita juga diminta berpuasa sunat Syawal selama 6 hari. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya, sesiapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari dalam bulan Syawal, maka seolah-olah ia berpuasa setahun. Riwayat Muslim. Jadi apa yang kita boleh ambil kesempatan ataupun kesimpulan di sini, kita sebagai manusia perlulah taat kepada Allah SWT. Dan di bulan ini juga Allah Ta'ala memberikan kita peluang untuk kita mencari kekurangan kita, untuk kita menambah amalan kita, untuk memperbaiki amalan kita yang telah lalu, yang sebelum ini kurang, kita perbaiki dengan baik. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk melakukan ibadah pada bulan Ramadan 2020 ini. Jadi sehingga itu daripada saya sendiri, yang baik itu kepada Allah SWT. Semoga kita berjumpa lagi pada minggu yang lain akan datang. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.